Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, cikgu harap kamu sihat, berada di rumah. Okey. So, hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang baru iaitu 1.2 jujukan. Jadi, kalau awak ingat balik pada minggu lepas kita dah masuk kepada 1.1 iaitu pola. So dalam pola kamu diperkenalkan dengan pola 4 jenis pola iaitu pola genap, ganjil, Fibonacci dan juga segitiga Pascal. Okey, so saya harap kamu faham keempat-empat jenis pola tersebut. So hari ini kita akan masuk kepada jujukan. Alright, kita lihat pada jujukan. Okey, untuk sebelum kita tengok pada standard pembelajaran yang dalam jujukan lah. First, pertama awak kena faham tentang maksud jujukan tu apa. Okey, jujukan tu apa? Kemudian kita nak kenal pasti dan memerihalkan pola bagi suatu jujukan dan seterusnya melengkap dan melanjutkan jujukan tersebut. Okey, so untuk seterusnya kita tengok pada maksud jujukan itu. Okey, maksud jujukan. So, jujukan ialah suatu set nombor. Okey, satu set nombor yang ditulis. Okey, so jujukan satu set nombor atau objek yang disusun mengikut pola. Ni. Dia mesti mengikut pola. Jadi, kalau jujukan itu tak ada pola. Okey, contoh pola, bila kata pola tu macam hari tu awak tulis dalam buku kan, latihan jom cuba. Okey, awak kena menyatakan pola bagi nombor berikut. Jadi kalau awak kata dia kata menambah 2 daripada nombor sebelumnya ataupun membahagi 3 daripada nombor sebelumnya. Itu adalah pola. Jadi kalaulah dalam nombor tersebut tak sama, okey, jadi ia bukan pola. Nanti kita akan bincang dalam latihan contoh lah. Alright, kemudian setiap unsur dalam jujukan itu dinamakan sebagai sebutan. Okey, dalam setiap unsur dalam jujukan. Contoh dalam nombor kamu, okey, diberi 3, okey, 3, 6, 9. Okey, jadi 3, 6, 9 itu adalah satu nombor. Apa pola dia? Tambah 3 kan? Betul tak? Tambah 3. Alright. Okey, kita tengok. So, bila tambah 3, kejap ya. Okey, kita tambah 3. Okey, 3, 6, 9. So, 3, 6, 9 itu adalah unsur-unsur bagi satu nombor. Okey, dan dia ada pola. Okey, jadi bila dia, apa pola dia kelas? Pola dia adalah, okey, tambah 3. Okey, tambah 3. Tambah 3. Okey, jadi bila tambah 3, dia ada pola. Okey, dia ada pola. Jadi, untuk itu kita lihat pada contoh 1. So, jangan risau. Saya akan bagi benda ni dalam kamu punya dalam WhatsApp group lah. Kamu akan salin dan kamu akan salin contoh ni. Okey, berdasarkan penerangan yang diberi. Okey, dikata tentukan sama ada senarai nombor berikut jujukan atau bukan. Okey, jujukan atau bukan. Jadi saya dah kata tadi, jujukan adalah apabila ia mempunyai pola. Okey, kalau dia tak ada pola, maka ia bukan jujukan. Alright, kita lihat pada yang pertama. 7, 9, 11, 12, 18. Kat situ dia kata 7 ke 9 adalah tambah 2. 9 ke 11 adalah tambah 2. Tetapi bila 11 ke 12, dia tambah 1. Kan, dia tambah 1. Kemudian 12 ke 18, dia tambah 6. Jadi dia ada pola tak kat situ? Tak ada kan? Sebab sepatutnya pola itu mesti sama.
Okey, kalau tambah 2 semua kena tambah 2. Tak boleh kejap tambah 1, kejap tambah 2, kejap tambah 4. Tak boleh. Jadi bila tak sama, maka kita kata ia adalah bukan jujukan. Okey, bukan jujukan. Jelas Alright, kita lihat pula untuk soalan satu tu. 32, 36, 40, 44, 48. Ada pola tak kat situ kelas? Kamu tengok kat situ. Ada pola tak? 32 ke 36. Apa operasi agak-agak kamu? Tambahkan. Jadi tambah 4. Okey, tambah 4. 36 ke 40 pun sama. Tambah 4. 40 ke 44 juga tambah 4. 44 ke 48 juga tambah 4. Okey, jadi semua itu ditambahkan dengan 4. Jadi bila semua itu ditambahkan 4, ada pola tak? Ada. Pola dia ialah menambah 4 daripada nombor sebelumnya. Jadi kita kata ia adalah jujukan. Okey, jujukan. Boleh? Alright. Okey, kita tengok pula untuk seterusnya. Nombor 2 tu. Okey, pada nombor 2. Okey, dia kata kat kamu 2/3. Okey, 2/3. 1/6. Okey, dan 1/2/3. So, di situ kamu boleh tukarkan ia kepada pecahan, nombor pecahan tak wajar. Okey, macam mana dapatkan pecahan tak wajar? Okey, so first kali 2/3 tak perlu tukarlah, masih sama. Okey, 2/3. Kemudian 1/6 tukarkan. Okey, 6 darab 1 6 tambah 1 7. 7/6. Okey, 7/6. Kemudian 1/2/3 tukarkan. Okey, 3 darab 1 3 tambah 2 5. 5/3. Okey, kemudian 2/1/6. Okey, 2/1/6. 6 kali 2 12. 12 darab 1 12 tambah 1 13. 13/6. Okey, 13/6. Jadi kalau awak lihat di sini dia ada per 6/3. Macam mana ni? Macam mana nak buat dulu? So, pertamanya kamu kena tukarkan lagi kepada pecahan yang sama. Maksud saya kalau per 6 samakan dia semua yang tak sama per 6 tu tukarkan pada per 6. Jadi 3 kali 2. Okey, 3 kali 2. Okey, 2 kali 2. So, dia akan dapat 4/6. Okey, 3 kali 2. 5 kali 2. So, dapat 10/6. Okey. Okey, dan 13/6. Alright, so semua dah sama. Okey, 4/6, 7/6, 10/6, 13/6. Apa operasi di situ? Cuba kamu tengok. Ia adalah operasi tambah. Okey, iaitu tambah berapa per 6? 4/6, 7/6. Berapa tambah? Berapa? 4 jadi 7. 3 kan? Jadi tambah lagi. Maksudnya polanya di situ adalah tambah 3/6. Okey? 7/6 kepada 10/6. Okey, juga tambah 3/6. Okey? Kemudian 10/6 kepada 13/6. Okey? 13/6. Kejap ya. Allah. So dia akan jadi tambah juga 3/6. Jadi bila kita tambah, semua itu adalah tambah 3/6, maka pola dia sama tak? Sama. Jadi bila pola sama, kita kata ia adalah jujukan. Okey, ia adalah jujukan.
Okey, jujukan. Alright. Okey. So, kita tengok pula pada nombor 3. Okey. Okey, kemudian kita lihat pula pada contoh 2. So, dalam contoh 2, dia kata lengkapkan jujukan. Tadi kamu kena menyatakan sama ada ia jujukan ataupun tidak berdasarkan pola yang dibagi itulah. Kalau dia ada pola, maka ia adalah jujukan. Kalau dia tak ada pola, maka ia bukan jujukan. Jadi kita lihat tadi kita bicarakan 2 soalan dulu. Okey, 1 dan 2 itu kita dapati ia adalah jujukan kerana ia mempunyai pola yang sama. Alright, jadi untuk contoh 2 ni kita nak lengkapkan. Okey, kita nak lengkapkan jujukan tu berdasarkan pola yang diberi. So, kalau latihan minggu lepas kamu diminta untuk kamu diberi benda ni kan, diberi pola ni. So, kamu kena nyatakan pola tu kan, menambah 8 daripada nombor sebelumnya kan kepada nombor sebelumnya. Ada pelajar tanya saya, "Cikgu, kalau kepada dengan daripada mana nak guna?" Saya dah bagi tahu pada dia, okey. Dan saya nak maklumkan sekali lagi, kita boleh guna dua-dua benda yang sama. Okey, benda yang sama. Yang penting apa? Menambah apa? Menolak apa? Membahagi apa? Mendarab apa? Jadi itu yang penting. Itu keyword yang kita yang akan menentukan jawapan kamu betul atau salah. Alright. Itu untuk penulisan pola lah. Tapi untuk hari ini kita nak lengkapkan jujukan tersebut. So, lengkapkan jujukan berdasarkan pola diberi. Menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Okey, jadi 2 tambah 8, 10. 10 tambah 8, 18. 18 tambah 8 berapa kelas? Berapa? 26. Okey, 26. 26 tambah 8. Siapa boleh jawab? 6 tambah 8. Berapa? 34. Okey, 34. Jadi dah lengkap kan kita punya jujukan. Alright, kemudian nombor 2. Menolak 6 daripada nombor sebelumnya. Okey, tolak 6. Jadi 59 tolak 6, 53. 53 tolak 47. 53 tolak 6 dapat 47. 47 tolak 6. 47 tolak 6 berapa? 40. 42. Salah, 41. Okey, 41. So 41 tolak 6 lagi. Cepat. Berapa? 35. Okey, so 35 tolak 6. Cepat. 35 tolak 6 berapa? 28. Salah, 29. Okey, jadi itu jika menentukan jujukan yang melibatkan menolak 6. Kemudian membahagikan nombor sebelumnya dengan 2. Ni dah bahagi dah lah, bagi pecahan pula tu. Okey, so 1/2. Okey, 1/2 tolak bahagi dengan 2. Okey, 1 saya contoh sini lah ya. 1/2 bahagi dengan 2. Bagi dengan 2 maksudnya 1/2 darab dengan 22/1. Okey. So kita akan dapat berapa kelas? Sorry. Ni tersilap ni. Ada kesilapan di situ. Betul ke? Tak ada siapa cakap pun. Okey, 1/2 bahagi. Jadi maksudnya dia akan darab 1/2. Dia akan terbalik kan? Betul tak? So, 1/2 darab 1/2 dapat 1/4. Okey, 1/4. Tukar pula. Okey, 4. Tukar 4 kat sini. Okey. So, 4 dapat 1/4 darab 1/2 dapat 1/8. Lepas tu 1/8 tukar pula. Okey, 1/8 bahagi dengan 2. Okey, 1/8
bahagi dengan 2 iaitu 1/8 darab 1/2. 1 kali 1, 1. 8 kali 2, 16. So kita dapat 1/16. Kemudian tukar lagi 1/16 dah bahagi 2. So kita tukar lagi 1/16. Okey. Okey, 1/16. Okey, 1/16 darab 1/2. 1 darab 1, 1. 16 darab 2, 32. So 1/32. Satu lagi apa? Agak-agak kamu apa? 1 darab 1, 1. 3/2, 64. Jadi itu adalah jujukan, melengkapkan jujukan berdasarkan pola yang diberi. Okey, boleh tak tu? Boleh tak? Boleh Alright. Allah. Kejap. Okey. Alright, kemudian itu contoh 2 yang kita dah bincangkan tadi. Nanti saya bagi balik yang saya tulis tadi kat kamu kan. Alright, kemudian kita tengok pula pada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga pun masih sama, melengkapkan jujukan. Ni saya nak bincang satu soalan je. Sebab sepatutnya kamu dah tahulah, samalah melengkapkan jujukan. Jadi untuk hari ni, 2 benda yang kamu kena tahu maksud jujukan. Menentukan jujukan ataupun tidak. Kemudian melengkapkan jujukan dalam diberi pola nombor. Kalau contoh 2, dia dah bagi kamu pola. Kan? Kamu tak payah kira, kamu tak payah pening, kamu tak payah tengok, kamu dah tahu, oh ni pola dia. Jadi kamu ikut je lah. Tetapi untuk contoh 3, tak. Contoh 3 kamu kena tengok. Ia pola apa Apa pola dia? Baru kamu lengkapkan jujukan tersebut. Jadi untuk yang kali ni, untuk yang contoh 3 pula. Okey. Kamu kena tengok, okey, 12, 14, 16. Kacang je. 12, 14, 16. 12 tambah berapa? 14. 2 tambah 2. So, kat sini tambah 2. So, dapatlah 14. Betul? 14 tambah 2, 16. 16 tambah 2, 18. 18 tambah 2, 20. 20 tambah 2, 22. Kan? 22. Alright, kemudian yang kedua, 243 besarnya nombor. Dapat apa? 81. Berapa agak-agak pola dia? Macam mana 243 dapat 81 ni? Tambah. Logik tak? Tak logik. Tolak. Lagi tak logik. Jauhnya nak tolak kan? 200 lebih tolak berapa? 81. Lepas tu jadi 81. Lepas tu jadi 27 je. Kan tak sama tu. Jadi tolak tu memang tak lah. Darab? Of course tak. Darab lagi makin lama, makin nombor tu makin besar. So yang sesuai adalah bahagi. Bagi berapa ni? 243 bahagi berapa dapat 81? Teka 3. Okey, bahagi 3. So bila bahagi 3, 243 bagi 43 bagi 3 dapat 81. 81 bagi 3, 27. 27 bagi 3, 27 bagi 3, 9. 9 bahagi 3, 3. 3 bahagi 3, 1. Okey. Alright. Ni pecahan. Memang saya tahu pelajar memang tak suka pecahan. Tapi saya nak cerita juga. Okey. 2/3. Dah 2/3. 5/12. 1/6. Tengok. Dia punya penyebut semua tak sama. Jadi apa yang kamu kena buat? Samakan penyebut. Jadi kita ambil penyebut yang paling besar iaitu 12. Okey. So 12. 3 darab 4. 2 darab 4. Okey. So 6 kali 2. 1 darab 2. So, kat sini akan jadi 8/12. 2/12. Okey. 8 kepada 5. Tolak 3. Jadi, tolak 3. So, maksudnya dia punya pola dia adalah tolak. Okey, tolak 3
per 12. Tu pola dia tu pola. Jadi 8 okey tolak 3 per 12 dapat 5 per 12. 5 tolak 3 per 12 dapat 2 per 12. Okey, 2 per 12. So, maksudnya seterusnya apa kat situ? Saya padamlah sini sebab awak dah tahu kan. Okey, 2 per 12 tolak 3. 2 tolak 3 negatif 1 per 12. Okey, negatif 1 per 12. Negatif 1 tolak 3. Negatif 4 per 12. Negatif 4 tolak 3. Negatif 7 per 12. Itu melengkapkan melengkapkan jujukan berdasarkan pola. Tapi awak kena, yang penting kamu kena tahu dulu apa pola dia supaya kamu boleh lengkapkan jujukan. Alright, so itu untuk hari ini. Jadi saya harap kamu faham konsep jujukan tu tadi. Okey, so jujukan adalah, saya nak save kejap. Okey, jujukan adalah, kejap je. Allahu Akbar. Okey, jujukan itu adalah ada pola. So, set nombor yang ada pola. Jadi kalau dia tak ada pola, dia bukan jujukan. Jadi kamu juga dah belajar bagaimana nak lengkapkan jujukan. Okey, semoga membantu kamulah. Alright.